Masalah berdengkur kebiasaannya hanya dianggap sebagai perkara biasa dan kemungkinan seseorang itu terlalu penat melakukan kerja atau aktiviti seharian. Bagaimanapun, berdengkur yang berterusan boleh dijadikan sebagai petanda kepada tahap kesihatan seseorang di mana ia boleh menyebabkan berlakunya obstructive sleep apnea ataupun OSA. OSA dikenal pasti apabila nafas seseorang itu terhenti beberapa kali ketika tidur di dalam tempoh antara 20 hingga 40 saat. Menurut kajian dari Yayasan Tidur Kebangsaan Amerika Syarikat, ia merekodkan lebih 6 juta rakyat Malaysia menghidapi masalah tidur berdengkur. Masalah ini dianggarkan berlaku antara 10 hingga 15% dalam kalangan wanita dan lelaki iaitu 20 hingga 30% dan dikatakan kerap berlaku ke atas individu yang mengalami masalah obesiti, leher pendek, besar dan dagu kecil. Namun, sejauh manakah kesedaran masyarakat tentang bahayanya tidur berdengkur dan apakah risiko lain yang boleh dihadapi kepada mereka yang mengalami masalah ini? Berdengkur, adakah ia berbahaya? Ini topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Dan kepada anda, sekiranya ada sebarang soalan yang ingin diajukan ataupun nak berkongsi kisah anda melalui fasa-fasa berdengkur ataupun orang di sekeliling anda, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Dan Fiza, sebelum kan kita perkenalkan tetamu kita, saya tertarik untuk membaca satu artikel ini yang berkata, kuasa berdengkur adalah besar. Okey, ini bersamaan dengan bunyi yang dihasilkan apabila kereta api bawah tanah memasuki satu platform. Sebab tadi waktu commercial break tu pun Fiza ada cakap, kalau berdengkur ni bukan biasa-biasa. Okey, itu nak tahu sejauh mana kebenarannya. Ini kita nak tanyakan kepada pakarnya hari ini. Ya, betul. Kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Zulkifli Abu Bakar, pakar perunding kanan Jabatan ENT PPUM yang telah pun berada bersama dengan kita dalam talian. Doktor senyum, Prof senyum tu sebab dia tahu kita tak kerti nak sebut nama panjang ENT tu. Okey, apa khabar? Assalamualaikum Prof. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fiza dan Aina. Sihat ya, alhamdulillah. Okey. Prof, untuk membuka tirai perbincangan kita ni, ada dua soalan saya nak tanya kat Prof ni. Yang pertama, sejauh mana kebenarannya yang nak kata tadi, bunyinya itu bukan biasa-biasa. Bunyi berdengkur tu lebih kuat pada bunyi kereta api. Tetapi, apa yang lebih seriusnya pula, bagaimana kita nak memberi pemahaman kepada penonton kita ini bahawa sebenarnya berdengkur ini bukanlah satu perkara yang tak perlu kita ambil tahu ataupun kita nak ambil sambil lewa. Tetapi ia adalah antara perkara yang penting untuk kita tahu sejauh mana tahap kesihatan diri kita, Prof. Silakan. Betul, Fiza. Okey, first thing, terima kasih TV3 Wanita Hari Ini menjemput saya untuk sesi pagi ni. Okey. Kekuatan ataupun bunyi berdengkur tu boleh mencapai dalam 90 dB. 90 dB ni equivalent yang ni beritahu tadilah kereta api, sound kereta api yang ataupun orang menjerit kan. Betul tau. Lepas tu ada setengahnya bukan sahaja kuat tapi mempunyai high frekuensi yang tinggi. So, kalau dia block dekat di kawasan hidung ataupun di belakang hidung tu sendiri, dia membiarkan frekuensi yang sangat tinggi yang sangat mengganggu orang sebelah lah. Yang utamanya yang mereka yang mengalami masalah berdengkur ni mereka tak sedar langsung. Memang dia tak tahu dalam berdengkur. Dan kalau kita tanya pun dia tak pasal di tengah nyenyak masa tu kan. Dia tak apa. So basically masalah berdengkur ni kalau kita ikut dari segi definisinya, bunyi ataupun getaran dihasilkan di bahagian otot lembut di belakang tekak kita lah. Okey. Dan kalau kita nak tahu risiko untuk dapatkan berdengkur ni, kita boleh klasifikasikan beberapa kategori lah. Yang pertama, mereka yang terlalu letih, mereka akan mendapat risiko untuk berdengkur yang tinggi lah. Seperti yang dia beritahu, obesity kan, obese, BMI lebih daripada 30, dan setengahnya berusia. Mereka yang berusia pun mempunyai otot di belakang tekak lembut
dan menyebabkan berdengkur tu, risiko mendapat berdengkur tu kuat, tinggi. Dan seterusnya anatomikal leher yang besar dan jaw ataupun rahang yang kecil lah. Ini akan menyebabkan risiko mendapat berdengkur yang kuat. Dan seterusnya kita kategorikan berdengkur ni kepada simple dan apneic snoring and simple snoring. Simple snoring ni macam habitual. Kalau dia tidur je confirm berdengkur. Jadi antara masalah sosial yang dihadapi oleh orang yang berdengkur ni adalah yang dia beritahu tadi menyebabkan perceraian semua, dan mereka ini sampai satu level di boycott kalau pergi camping. Kan? Betul, semalam bos saya pun cerita benda yang sama. Kalau dia ada girlfriend trip, dia kata ada seorang kawan tu memang dia punya dengkur. Dia orang kali dia tidur tepi toilet jauh sikit. Oh Allah kesian. Kalau kawan saya berdengkur tu kan Fiza, saya ketuk-ketuk dia, lepas saya tidur balik. Buat-buat tidur. Bila dia terjaga, dia dah berhenti berdengkur tu. Lepas tu dia mula balik berdengkur tu, Profesor. Sambung Prof, silakan. Betul. Betul. So, jadi apa yang perlu kita concern masalah berdengkur ni yang jenis yang kedua, iaitu apneic snoring, yang mana dia bukan sekadar berdengkur, tapi dia kalau kita nampak sedang tidur tu dia choking, dia macam Tersedak. Tersedak, tercekik. Itu mempunyai tanda-tanda yang bahayalah, yang mana kita perlu mendapat rawatan segera kalau didapati pasangan ataupun sesiapa saja di kalangan keluarga mengalami masalah berdengkur. Di samping berdengkur, dia masalah choking juga, ataupun tercekik sewaktu tidur, terus kena bawa ke pakar lah, jumpa pakar. Dan kita dah faham dah pelbagai kategori dengkuran dan juga jenis-jenis dengkuran ni kan. Dan Prof juga ada menyentuh tentang punca-punca berlakunya dengkuran ini selain daripada obesiti, mungkin juga ada masalah pernafasan di dalam dan sebagainya. Dan saya juga tertarik apabila nak bercakap tentang berdengkur ni kan. Kadang-kadang kita memang tak sedar yang kita berdengkur, sama juga macam orang yang mengigau. Dia tak sedar pun dia sedang mengigau kan, doktor. Dan adakah daripada dengkuran ini juga kan Prof akan menyebabkan orang itu memberi kesan kepada kualiti hidup dan kualiti tidurnya, yang akhirnya akan memberi kesan juga kepada performance ataupun prestasinya keesokan harinya tu Prof. Betul. Okey Yana, yang utama selepas kita jumpa pakar akan tentukan tahap dia punya oksigen dalam badan dia melalui sleep study lah, tidur. Ujian tidur. Ujian tidur ni boleh dilakukan dua tempat lah. Yang pertama di hospital tu sendiri kita ada lab. Yang kedua kita boleh lakukan di rumah. Maknanya boleh kalau katakan tak selesa untuk dilakukan di hospital, bayangkanlah pergi hospital itself pun atau satu benda yang tak selesa untuk pesakit kan. Tidur ke hospital lah tak nak. Ada masalah mengapa saya kena pergi hospital tidur semua kan. Jadi kita boleh buat kat rumah. Boleh buat maknanya appointment, datang rumah dan kita boleh check next day tu report. Daripada report tu kita tahu tahap dia punya oksigen dan tahap dia punya kita panggil apnea. Yang biasa yang kita hadapi ataupun pesakit kita lihat adalah mereka yang mengalami sleep apnea. So 83 ke 85% sleep apnea disebabkan obstruktif. Obstruktif maksudnya block ataupun ada sekatan di bahagian ENT lah, bahagian hidung dan tekak tu sendirilah. Okey. So jadi daripada sleep study tu sendiri kita tahu bukan sahaja dia punya tahap apnea dia, yang keduanya kita tahu tahap oksigen dalam badan di sewaktu dia tidur. Dan how much level dia punya oksigen masa dia seduh tu, dia dalam badan dia masa dia tidur. Yang keduanya, yang paling penting adalah dia punya denyutan jantung sewaktu tidur. Kalau normal dia tu dalam 50 ke 60 ataupun 60 ke 80 macam tu, acceptable lah. Tapi pada kes yang kita lihat sampai 100 110 beat per minit. Beat per minit. Maksudnya sama level dengan orang berlari atau just imagine kalau dia tidur, sebenarnya walaupun badan physically nampak rehat tapi jantung dia bekerja macam dia tengah berlari, next day dia tak akan dapat tidur kualiti tidur yang sewajarnya. So walaupun kita tidur panjang, kualiti tidur tu yang paling penting menentukan next day punya efek. Ya, tak cukup, performance berkurang, bad mood, akan efek lah dia punya next day tu. Faham?
apa yang Prof katakan tadi ini saya kira membuka mata dan juga minda kita bahawa sebenarnya berdengkur ini bukan perkara yang biasa. Dan kalau tadi Prof dah katakan dari awal antara risiko, antara punca-punca yang mungkin disebabkan oleh masalah ENT ataupun masalah mereka yang mempunyai tengkuk yang saiz tengkuk ataupun saiz rahang yang berbeza-beza, dan yang mana ia juga boleh mengganggu gugat tahap kesihatan dan juga kualiti kehidupan kita. Tetapi Prof, bila kita bercakap tentang ini bagi mereka yang normal, tetapi bagaimana pula bagi ibu hamil maupun kanak-kanak? Adakah mereka juga mempunyai risiko yang lebih tinggi jika mereka mengalami masalah berdengkur ini, Prof? Betul. Mereka juga mengalami masalah risiko yang lebih tinggi kalau dia punya leher ataupun beberapa perkara seperti tonsil ataupun lidah membesar dan menyebabkan sekatan oksigen sewaktu tidur tu akan menimbulkan risiko yang lebih tinggi untuk mendapat sleep apnea ni lah. Okey, jadi untuk kanak-kanak kan saya ada terbaca juga kalau mereka terlalu kerap berdengkur, adakah ini juga dikaitkan dengan masalah tonsil, doktor? Betul. So most common untuk kanak-kanak ni adalah adenoid ataupun tonsil. Adenoid ni belakang hidung kita. Ada satu macam structure kita panggil macam leaflet structure lah, adenoid di belakang hidung, dan seterusnya dia tonsil lah akan menyebabkan kanak-kanak tu mengalami masalah berdengkur. Okey. Doktor, sebelum kita nak dengarkan pendapat orang ramai, doktor, kita nak tanya juga adakah sebenarnya cara kita, posisi kita tidur, penggunaan bantal maupun tilam itu juga ada peranannya terhadap faktor kita berdengkur ini, Prof? Betul. Kepada mereka yang mempunyai lidah yang agak tebal kan, biasanya kita tak galakkan tidur straight, kita galakkan tidur mengiring. Tapi sebenarnya lebih pada itu untuk mencegah untuk mendapatkan berdengkur masa malam. Tapi problem dia, bila kita galakkan posisi tertentu, bila tengah-tengah tidur tu dia akan turn to back to another posisi yang betul kan. Itu problem dia. Tapi kalau kes-kes yang mempunyai lidah yang besar, biasanya kita bagi rawatan lah. Kita ada rawatan-rawatan tertentu. Ada orang dia selesa tidur meniarap, dia lebih mudah nak bernafas. Boleh ke macam tu, Prof? Itulah masalahnya, selepas dia nyenyak tidur tu, itu yang berdengkur akan berlaku. Mungkin dia jadi bentuk lain pula bintang ke Ada orang pula kan tidur tak suka ada bantal, memang flat sahaja. Malah kalau kat Jepun pun digalakkan tidur kaki tu tidak boleh lebih tinggi daripada kepala. Tapi ini yang kita nak tanya juga lebih lanjut lagi kepada Profesor Doktor. Lebih kepada gaya hidup seseorang itu, bagaimana ia memberi kesan kepada adakah orang ini akan berdengkur apabila tidur di waktu malam ataupun tidak. Tetapi sebelum Prof menjawab soalan tu, apa kata kalau kita dengar dulu pendapat orang ramai tentang bahaya berdengkur ni? Silakan. Suami saya memang seorang yang berdengkur masa dia tidur. Pada mula tu dia dengkur tu dia kecil-kecil, sikit-sikit je. Dia bunyi tu tak kuat. Saya okey lagi, boleh terima lagi. Tapi sekarang ni makin lama makin kuat dengkuran dia tu. So kita ada juga tegur-tegur dia tu. Tapi itulah nak buat macam mana. Dia tak boleh nak kontrol benda tu. Pendapat saya, kalau pasangan saya juga seorang yang berdengkur, bagi saya ia tidak ada masalah kerana saya seorang yang bertoleransi. Saya boleh menerima dia seadanya. Bagi saya sendiri juga, tidur dalam keadaan dengkur tu, saya sendiri mengalami masalah tu, dan pasangan pun ada juga sebab terlalu penat bekerja. Dan penerimaan baik antara pasangan kami, penerimaan tu secara baik. Kemudian cuma berbincanglah macam mana nak menyelesaikan masalah tu bagi mengelakkan akan ada kesan-kesan buruk pada hari-hari yang seterusnya. Untuk saya memang tak boleh berkongsi kamar ataupun berkongsi bilik dengan orang yang berdengkur, sebab bila saya tidur, saya cepat alert dengan bunyi-bunyi yang mengganggu saya tidur. So personally, saya sendiri tak ada rasa terganggu ataupun bermasalah dengan orang yang kuat berdengkur. Bagi saya benda tu normal ataupun penyakit yang lumrah yang terjadi pada zaman kini lah. Kita dah terbiasa, lama-kelamaan dia akan jadi kebiasaan. So far kita tak rasa benda tu terganggu dah. Untuk diri saya sendiri, Alhamdulillah so far saya tak ada masalah berdengkur, dan saya berharap pasangan saya nanti tidak mengalami masalah tersebut, kerana selain daripada mengganggu tidur kita
kita tak boleh tidur nyenyak. Ia akan lama-lama memudaratkan hubungan sesama sendiri. Macam-macam pendapat kan Yana. Tapi Yana, ada juga yang mungkin merasakan bahawa itu satu terapi. Betul. Dan tadi kan ada responden tu bernama Kim Arash tu kan, dia kata dia menerima pasangannya sekiranya berdengkur ataupun tidak. Tapi kameraman Tak kita, sama dengan Abang Eddie dia cakap dia Abang Eddie kita geleng. kena bersikap jujur. Tapi Abang tadi, Eddie tak ada macam tu. tapi tadi Abang Eddie dah cakap juga, kalau sesekali isteri dia berdengkur, dia tahu maknanya isteri tu penat. Penat, Jadi dia akan betul. bagi perhatian lebih pada isteri. Betul eh? Betul. Okey. Baik-baik tengah ditonton ni. Okey, Profesor, kalau boleh kongsikan juga kan, tadi saya ada menyentuh tentang gaya hidup. Menerusi pembacaan juga dikatakan mereka yang mungkin kurang bersenam ataupun mereka yang terlalu banyak minum alkohol dan sebagainya lebih berpotensi untuk berdengkur pada waktu malam ketika tidur. Adakah ini benar dan apa lagi gaya-gaya hidup yang akan menyebabkan berkemungkinan untuk kita berdengkur pada waktu malam? Yana, betul. Antara gaya hidup yang paling utama untuk menyebabkan kita mempunyai masalah berdengkur adalah pemakanan kita sendiri yang tak seimbang. Okey. Yang berlebihan, kurang bersenam. Lepas tu gaya hidup yang stres tu menyebabkan kita boleh menyebabkan kita rasa macam tak selesa malam dan tidur pun akan terganggu pada waktu malamnya lah. Okey. Antara faktor-faktor yang gaya hidup yang menyebabkan menyebabkan masalah berdengkur pada waktu malam. Tapi saya sangat tertarik dengan apa yang diberitahu oleh beberapa dalam video tadi, yang mana mereka setengahnya agak kurang selesa dengan pasangan ataupun rakan-rakan yang ada masalah berdengkur. Jadi pada saya mulai sekarang mungkin selepas ni kita anggap mereka ini ada masalah rather than annoying pada kita tau. Betul. Dia kata kita nasihatkan pasangan kita supaya pergi check sama ada berdengkur yang jenis yang dia dapat tu adalah jenis normal ataupun jenis yang sebaliknya. Betul. Okey. Kerana dia sebenarnya pada banyak saya dapat refer daripada daripada luar, dia ada masalah darah tinggi yang awal, di peringkat awal. Yang muda dapat darah tinggi, tapi obatnya bukan yang full blown obat darah tinggi yang orang yang jenis darah tinggi yang biasa-biasa. Dia obat dia sikit-sikit je, tapi bila kita check rupanya dia ada masalah apnea. Bila masalah dia apnea dia well treated, lepas tu masalah darah tinggi yang dia hadapi sebelum ni terus hilang. Maksudnya tu pada biasa. Dan yang paling utama yang saya nak tekankan di sini adalah bila masalah berdengkur ini berterusan, dia akan menyebabkan burden pada Badan. Jantung kita. Bayang kalau every night dia kena pump 120, 110 tiap-tiap malam dan sampai satu masa dia boleh banyak kes dia meninggal masa tidur lah. Wow. Itu yang kita tak nak dan kalau boleh kita elakkan ya, Prof. Kita elakkan. Bila kita dengar benda-benda macam ni kita agak tu lah concern. Betul, takut jadinya. Silakan Prof. Jadi saya rasa it's about time kalau kes-kes kawan-kawan kita yang ada masalah berdengkur, kita pergi chat dengan pakar apakah masalah ini boleh dirawat atau sebaliknya. Okey, Prof, di penghujung perbincangan kita ini sebab Prof dah kongsikan banyak perkara dalam tempoh masa yang singkat, tetapi saya kira informasi yang cukup padat untuk kita guna pakai dalam kehidupan seharian kita. Adakah sebenarnya berdengkur ini juga merupakan antara simptom-simptom ataupun tanda awal yang mana kita mungkin ada penyakit-penyakit lain seperti Prof katakan tadi, mungkin ada orang tu dia ada darah tinggi dan sebagainya. Dan kalau kita nak pergi dapatkan rawatan, sebab kadang-kadang masalah kita adalah kita tak tahu nak bermula di mana, nak jumpa siapa. Kita nak pergi klinik biasa ke, boleh ke terus pergi jumpa pakar, sebab kadang-kadang kalau nak jumpa pakar ni kena perlu ada reference dan sebagainya. Ini yang membuatkan akhirnya tak pergi macam minggu depan lah, susah lah nak buat appointment dan sebagainya. Di mana mereka ini boleh bermula untuk mendapatkan pendedahan dan juga rawatan kalau mereka mempunyai masalah berdengkur ini? Ya, sepatutnya macam saya cakap tadi, apnea 85%, 83-85% berpunca daripada obstruktif yang melibatkan pakar ENT lah. Pakar ENT yang merawat. So jadi untuk dapatkan appointment dengan ENT, boleh pergi ke mana-mana klinik terdekat dahulu, mendapatkan satu surat dan supaya dapatkan appointment dengan pakar dan kita buat test. Test yang paling penting yang saya cakap tadi, test tidur ni, sleep study, dan daripada sleep study tu kita determine which lah. So ada rawatan-rawatan tertentu yang kita boleh diberi kepada pesakit tersebut. Kalau masalah tonsil, masalah belakang lidah yang bengkak ataupun adenoid, kita boleh buat satu prosedur untuk clearkan masalah tersebut lah. Tapi kalau katakan dia menyebabkan
melibatkan satu apnea yang sangat severe. Bayang kalau severe ni rate dia setiap 2 saat tu dia dapat block. Definisi apnea tu sendiri adalah kita tak dapat oksigen ke dalam paru-paru selama 10 saat. So bayangkanlah kalau dia dapat every 2 minutes, every single minute dia dapat apnea dalam tidur dia, kita akan bagi treatment yang dari luar untuk terutamanya oksigen mask yang masa Tidur. yang tunjukkan tadi tu lah, suatu tidur lah. Benda-benda macam tu ada rawatan-rawatan tertentu ya untuk mengurangkan risiko-risiko mendatang. Okey. Banyak sebenarnya info yang Prof dah kongsikan bersama dengan kita daripada kategori punca, faktor dan macam mana cara nak mengatasi masalah dengkur ni. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Dr. Muhammad Zulkifli Abu Bakar yang merupakan pakar perunding kanan Jabatan ENT PPUM atas perkongsian pada hari ini yang saya kira bukan sahaja penonton dapat input dan manfaat. Kita berdua sendiri pun lebih memahami mereka yang berdengkur ataupun kalau kita lepas ni pun berdengkur juga. Betul. Tapi sebenarnya apa yang Prof katakan tadi kita harus guna pakai. Betul. Kalau sebelum ini kita mungkin ada stigma tertentu terhadap rakan-rakan ataupun ahli keluarga kita yang berdengkur, tapi selepas ini macam kata Prof tadi, jangan kita jadikan itu satu perkara yang menjengkelkan. Tetapi kita harus membantu mereka untuk mendapatkan rawatan kerana berdengkur ini bukan perkara biasa. Ia mungkin boleh mengundang maut, apatah lagi kalau anda mengalami masalah sleep apnea ini yang mana oksigen anda akan kurang ataupun terhenti selama 10 saat ya Prof. Jadi ini paling penting sekali untuk kita ketahui, buka mata, cakna dan kongsikan informasi ini kepada insan-insan yang kita sayangi. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Prof. Nak sebut juga Jabatan Otorinolaryngologi. Betul tak Prof? ENT PPUM. Okey, insyaAllah. Terima kasih Prof. Jumpa lagi Prof. Assalamualaikum. Jaga diri. Okay, Baiklah, dan kita harapkan perkongsian kita hari ini sedikit sebanyak Uyaina dapat memberi satu input yang baharu kepada penonton-penonton. Kita tak pernah tahu kan kadang-kadang yang bahawa sebenarnya ia bukan saja perkara yang biasa, tetapi kalau ia dibiarkan, ia bukan saja antara simptom-simptom awal penyakit, tetapi ia juga boleh mengundang maut bagi setengah individu. Dan sekarang ni pun teknologi dah maju, ada pelbagai device ataupun alat-alatan yang kita boleh gunakan untuk mengesan secara awal. Kalau dah dapat kesan secara awal tu, terus refer kepada doktor untuk sahkan. Ada satu soalan cemas. Tadi Uyaina kata Uyaina tak boleh tidur dengan orang yang berdengkur, dia boleh terganggu. Kalau satu hari nanti lah kan dah mendirikan rumah tangga, suami berdengkur, macam mana? Okey, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Kita Lepas ni kita jawapan jawab. tu.